Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Khamis Barakah kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, bagaimana hari anda hari ini? Adakah anda dalam keadaan yang sihat, yang sentiasa tenang dan ceria? Okey, Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu, sharing ilmu daripada Soleha hari ini, insya-Allah. Okey. Tajuk hari ini adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita lihat dan kita renung sekeliling kita, bagaimana Allah ciptakan apa yang ada di muka bumi ini dengan sangat indah, dengan sangat teratur, dengan sangat cukup sempurna setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu hari yang ke-328. Alhamdulillah. Jom kita sama-sama mulakan majlis ilmu taman-taman syurga kita di dunia ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan. Semoga Allah memberkati segala perjalanan dan segala tujuan hidup kita di dunia ini, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Ida, hai Kak Rashida, hai Nasma Bahar, hai Ana, hai Kak Aizura. Okey, jom kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, apakah tanda bukti kekuasaan Allah yang kita boleh lihat di sekeliling kita? Okey, tanda pertama Allah tu sangat hebat, Allah tu sangat berkuasa adalah Allah menciptakan kejadian siang dan malam silih berganti. Sehari kita ada 24 jam dan Allah aturkan dengan sangat perfect, sangat indah. Kita ada siang, kita ada malam dan Allah ciptakan siang dan malam ni silih berganti penuh dengan hikmah untuk manusia dan segala makhluk di muka bumi ni. Allah ciptakan siang supaya waktu untuk kita rehat, waktu untuk kita beribadah, waktu untuk kita berme time dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ciptakan siang supaya kita boleh keluar mencari rezeki untuk keluarga kita, untuk kita boleh beroleh rezeki yang barakah, supaya kita boleh menjadi manusia yang bermanfaat. Contohnya sebagai seorang guru, awal pagi dah keluar dah mengajar di sekolah-sekolah. Awal pagi ada peniaga dah mula dah melabuhkan kemah-kemah untuk berjual, jual nasi lemak, jual makanan dan sebagainya untuk meneruskan kelangsungan hidup. So Allah tu maha kuasa. Allah ciptakan kita siang dan malam silih berganti. Allah ciptakan kita malam untuk kita rehat, untuk kita tidur, untuk kita beribadah, untuk kita merehatkan segala kepenatan dan kelelahan hidup kita sepanjang hari. Waktu siang kita penat bekerja, Allah bagi kita waktu malam untuk kita berehat dan beristirahat bersama keluarga kita. Dan kadang-kadang orang waktu malam ni lah dia nak pandang muka anak dia, dia nak jumpa suami dia. Yelah, masing-masing sibuk, suami isteri bekerja masing-masing dan anak pula dihantar ke taska. Lalu pada waktu malam tu lah dia nak renung muka anak dia, nak ajar, nak didik anak dia, nak tengok anak dia solat macam mana, nak makan berjemaah, nak solat berjemaah pada waktu malam tu. Sebab tu Allah maha kuasa. Allah ciptakan kejadian siang dan malam ni silih berganti penuh dengan hikmah, penuh dengan kekuasaannya. Sebab tu setiap apa yang Allah ciptakan ni pasti ada kebaikan. Setiap apa yang Allah ciptakan di dunia ini pasti ada hikmah dia. Kita pandang pada sudut positif, maka kita pun akan dapat sesuatu yang positif, insya-Allah.
Okey, yang kedua, bukti kekuasaan Allah. Allah ciptakan bayi dalam kandungan seorang ibu ni, bayi dalam kandungan ibu ni pun dah merasai dah. Apa yang dia dengar, dari dalam perut dia dah mula belajar, dari dalam perut dia dah mula mendengar segala persekitaran, bunyi-bunyi dekat luar sana, semua dia dah boleh dengar. Sebab tu, Allah ciptakan ibu mengandung 9 bulan 10 hari penuh dengan rasa nikmat, di mana seorang ibu ni berkorban bertarung nyawa dari dalam perut lagi, nak didik anak dia dengan acuan Islam yang sebenar. Dari dalam baby dalam perut tu lah ibu-ibu boleh ajarkan anak-anak dalam bayi tu selalu baca Al-Quran, selalu mendengarkan kisah-kisah Nabi. So semua benda-benda yang baik ni kita serapkan supaya bayi yang keluar nanti akan menjadi seorang Sri Kandi dan khalifah yang sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sanggup untuk memperjuangkan agama Islam. Kita didik dari dalam perut lagi. Sebabnya Allah ni maha kuasa. Allah ciptakan janin daripada perut ibu ni sangat perfect. Tiba-tiba waktu seusia berapa bulan dah mula keluar bentuk-bentuk jari, dah mula keluar bentuk badan yang sempurna, dah mula keluar otak, dan juga segala apa yang Allah ciptakan ni sangat-sangat sempurna, sangat-sangat indah. Kita boleh tengok video-video bagaimana Allah ciptakan keindahan daripada bayi seketul darah tu nak berkembang menjadi berbentuk tulang-tulang, bentuk lagi segala tubuh badannya, kaki, tangan, kepala, telinga, hidung, semua tu kita boleh nampak bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So setiap apa yang Allah ciptakan ni, kita pandang pada sudut ya Allah, kagumnya dengan kekuasaan Allah. Bijaksananya Allah ni menciptakan kita manusia ni sebaik-baik makhluk. Allah ciptakan kita ni berpasang-pasangan. Ada jantina lelaki, ada jantina perempuan. Sebab tu jodoh dan pertemuan tu di tangan Allah. Sebab Allah tahu kita diciptakan, kita ditakdirkan untuk menjadi seorang wanita, dan ada kita ditakdirkan untuk menjadi seorang lelaki. So itulah bukti kekuasaan Allah. Allah ciptakan manusia ni berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan. Di situlah terletaknya tugas dan tanggungjawab serta amanah yang telah Allah kurniakan untuk kita menjadi khalifah, untuk kita menjadi da'i, untuk kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk ummah. Kita jadi wanita yang solehah, kita jadi wanita yang tahu menjaga adab, akhlak, peribadi diri. Dan lelaki, sudah tentu tanggungjawab seorang lelaki ni, disitulah tanggungjawab di atas bahunya menjadi ketua keluarga, menjadi pemimpin keluarga, menjadi pemimpin negara. Disitulah Amirul Mukminin tu adalah dari kalangan seorang lelaki. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seorang pemimpin yang sangat dikagumi oleh dunia. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat penuh dengan tanggungjawab, yang mana Rasulullah ada sifat Al-Amin, kemudian ada sifat Al-Amanah, ada sifat Al-Fatanah, ada sifat At-Tabliq. So semua sikap dan sifat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang sangat-sangat sempurna, dan Nabi juga seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat indah Allah ciptakan manusia ni. Lelaki ditugaskan sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin, dan wanita itu ditugaskan sebagai pendamping hidup dan penghibur hati seorang suami. Di mana seorang ibu, seorang isteri ni, disitulah tunggak kekuatan seorang suami ni. Nak lahirkan sebuah keluarga yang bahagia, saling bekerjasama, saling bertolak ansur untuk melahirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Okey, yang keempat, bukti kekuasaan Allah tu adalah apabila Allah menciptakan Al-Quran. Kitabullah, kalamullah ini adalah mukjizat. Bukti kekuasaan Allah apabila Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad melalui wahyu perantaraan malaikat Jibril, dan diturunkan secara berperingkat.
secara mutawatir, di mana Allah turunkan mengikut kisah dan teladan. Contoh, dalam kisah Isra' dan Mi'raj, Allah menyuruh kita perintah solat, tunaikan solat, di mana pada permulaan perintah solat tu terlampau berat, banyak sangat bilangan rakaatnya, sehinggalah Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan bilangan solat, kerana Nabi Muhammad takut umatnya tak mampu untuk mendirikan solat 5 hari satu hari 5 kali solat fardu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Itu pun kita nak masih ada lagi orang yang sambil lewa, ada yang masih tak solat setelah Rasulullah memohon kepada Allah untuk mengurangkan bilangan solat di Lauh Mahfuz waktu kejadian Isra' dan Mi'raj. So di sini nampak tak bagaimana Rasulullah ni seorang yang prihatin. Dia memandang kepada kemaslahatan ummahnya. Dia tak nak ummahnya dihukum. Dia tak nak hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di muka bumi ni semakin lalai. Tetapi kewajipan solat ni sendiri telah Allah firmankan di dalam ayat Al-Quran supaya kita mengerjakan solat, supaya kita membayar zakat, supaya kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Semua tu adalah perintah Allah. Di mana kalamullah, Al-Quran ni adalah mukjizat yang sangat unggul yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bila kita baca Al-Quran, hati kita automatik tenang. Kan satu benda yang sangat luar biasa, di mana penawar sekeping hati ni terletak bila kita baca Al-Quran. Sebab tu Al-Quran tu bukti kekuasaan Allah. Allah ciptakan satu naskah Al-Quran, sebuah mashaf tu sangat-sangat luar biasa, di mana di dalamnya terdapat banyak ilmu. Ada ilmu sains, ada ilmu geografi, ada ilmu sejarah Islam, ada ilmu perniagaan, ada ilmu sains dan macam lagi ilmu perubatan dan sebagainya. Itulah tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana bila kita tadabbur Al-Quran tu, baru kita tahu kisah bagaimana Nabi Yusuf, Nabi Adam diciptakan, bagaimana kisah antara kaum musyrikin Mekah dan muhajirin yang selalu berpuak-puak. So di situ dalam Al-Quran dah tersurat, telah tercerita, Allah telah firmankan dan Allah telah turunkan secara asbabun nuzul. Di situlah, sebab tu kalau kita nak tadabbur Al-Quran ni rasa seronok sangat, rasa tenang sangat. Banyak benda serta ilmu yang kita tak tahu bila kita baca Al-Quran tu. Ya Allah, banyaknya aku jahil, banyaknya aku tak tahu, banyaknya perkara serta ilmu Allah yang belum aku terokai. So dari situlah, itulah bukti kekuasaan Allah, di mana dalam satu Al-Quran tu terdapat padat, penuh dengan ilmu, penuh dengan pengajaran, penuh dengan teguran, penuh dengan nasihat dan pesanan untuk makanan rohani kita. Itulah bukti kekuasaan Allah. Allah ciptakan Al-Quran. Walaupun kita pandang dia hanyalah setebal ini, satu mashaf tu, tetapi sangat memberi impak yang sangat luar biasa. Dan Allah janjikan sehingga hari kiamat pun Al-Quran ni takkan musnah, Al-Quran ni takkan luput, Al-Quran ni takkan hilang dari pandangan kita. Sebab tu kalau anda pernah saksikan berita-berita di televisyen ke kan, tiba-tiba ada satu kejadian kebakaran, di mana di situ pusat gudang Al-Quran tu, satu bangunan semua habis terbakar, tetapi hanya satu blok tidak terbakar, di mana di dalamnya mengandungi Al-Quran. Betapa Allah pelihara kesucian Al-Quran, keunggulan Al-Quran ni, sehingga kan api yang panas membara pun tak dapat nak membakar Al-Quran. Betapa bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, bukti lain yang Allah Maha Berkuasa adalah bila Allah menciptakan air laut yang tak pernah berhenti berombak, yang tak pernah berhenti mengalir. Itulah bukti kekuasaan Allah. Di mana laut yang Allah ciptakan ni, bila kita pandang je, automatik kita akan dapat pahala. Kita dapat pahala. Kita pandang laut je, Allah janjikan bahawa bila kita pandang laut, Allah bagi kita pahala. So itu adalah bukti kekuasaan Allah. Di mana laut itulah para nelayan dapat sumber pendapatan, para nelayan dapat teruskan kehidupan. Dan Allah ciptakan laut ni sangat-sangat indah. Lagi-lagi kita pernah dengar Laut Merah yang di mana terasing antara warna merah dan juga warna lagi satu, iaitu warna yang sedikit keruh. Bagaimana bukti kekuasaan Allah
di sebelah-sebelah laut tetapi masih terasing. Itulah bukti kekuasaan Allah, di mana kita ambil ibrah dan kita ambil pengajaran bahawa Allah ni maha kuasa. Tersasul dah. So di sinilah kita, bila kita rasa bersyukur, kita rasa berterima kasih dengan setiap ciptaan Allah ni, kita akan ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Dan banyak lagi yang Allah ciptakan. Pelangi yang muncul selepas hujan. Semua tu akan terdetik dekat hati kita ni. Ya Allah, betapa indahnya kejadianmu, betapa besarnya kekuasaanmu, menciptakan segala-galanya yang indah, menciptakan manusia, menciptakan segala makhluk dan isi alam ini dengan sangat sempurna, sangat perfect. So bersyukur sebab kita masih ada dekat dunia ni. Allah bagi kita panas dan hujan silih berganti. Tak adalah tiba-tiba kita rasa sejuk terlampau sangat, tak adalah kita rasa panas terlampau sangat. Tetapi Allah tu adil. Allah ciptakan kita di bumi Malaysia ni, iklimnya sangat sesuai, tak panas sangat, tak sejuk sangat, tetapi sesuai dengan iklim khatulistiwa kita. Dan macam-macam istilah saya keluarkan. Itulah bukti kekuasaan Allah, ilmu Allah yang sangat luas. Sebab tu, selagi kita ada dekat dunia ni, tugas kita adalah mengembara dan menuntut ilmu di seluruh dunia. Sebab tu ada kata-kata pepatah, menuntut ilmu lah sehingga ke negeri China. Sebab tu kita tak boleh dalam kehidupan kita ni, kita just sibuk terhadap kerja sehingga kita mengabaikan kekuasaan Allah. Tak nak pergi bercuti, tak nak pergi beriadah, tak nak melihat kebesaran alam. Sebab tu kalau bila riadah ke apa-apa ke, Soleha suka santuni family Soleha, bawa pergi laut, bawa pergi berjalan-jalan. Sebab itulah dalam Al-Quran pun Allah kata mengembaralah, melihatlah bukti kekuasaan Allah ni yang sangat indah. Sebabnya bila kita tengok benda-benda cantik ni, automatik hati kita rasa, ya Allah, syukur sangat. Ada orang tak berpeluang langsung pun nak tengok keindahan alam. Tetapi kita ni diberi peluang, kenapa kita sia-siakan masa dan ruang yang Allah berikan? Sebab bila kita lihat kejadian alam, bila kita lihat kekuasaan alam, automatik hati kita akan bersyukur, kita akan rasa kerdil sangat, kita akan rasa kehambaan, kita akan rasa sesuatu perasaan yang sangat-sangat indah, di mana Allah berikan kita rahmat dan kasih sayangnya, merasai nikmat ketenangan, merasai nikmat kebahagiaan bersama keluarga kita. Sebab tu kita kena bersyukur. Jangan kita katakan bahawa ujian kita seorang sahaja berat. Memang setiap orang adalah berbeza-beza ujiannya. Allah tu maha adil, insya-Allah. Okey, Soleha dah macam-macam dah Soleha cakap petang ni. So itulah bukti kekuasaan Allah. Semoga anda pun rasa bahagia, rasa happy, rasa seronok berada di dalam muka bumi ini. Automatik kita rasa, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan aku hidup dekat dunia ni? Adakah sekadar berseronok-seronok, ataupun adakah sekadar nak jadi manusia yang penuh kehambaan, nak kumpul pahala banyak-banyak, nak penuhkan tabung amal jariah, nak beribadah bersungguh-sungguh? Semua tu akan muhasabah diri kita untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.